Jadi kontroversi ya sama ada ijab kabul yang sebut saya terima nikah ni seperti mana tersebut tu sah ke tidak. Mari dengar satu kisah sebenar. Apek pernah jadi saksi pada satu tujuan pernikahan antara seorang wanita Cina Muslim lah, saudari baru juga, tapi dia dah bercerai, dah janda, dia kahwin semula dengan kawan pejabat dia, seorang akauntan yang Cina, tak masuk Islam, tak tahu Islam, pergi pejabat agama. Saya diminta jadi saksi. Jadi Tok Kadi itu seorang muda lah, seorang ustaz pun ajak dia mengucap lah. Dia tak tahu mengucap. Jadi ustaz mengata, okey, ikut saya. Ustaz cuba ajar dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Tak dapat dia ikut. Dia ikut sekerat-sekerat, lepas tu bacalah. Dia tak dapat baca penuhnya. Jadi ustaz pun termenung, diam. Jadi saya pun bertanya ustaz lah, ustaz, terfikir apa ni? Ustaz pun jawab, saya tengah fikir macam mana nak bagi jadi. Dia usaha, ajar dia mengucap, ajar dia rukun sikit. Dia tengah fikir, dia kata, saya nak bagi jadi. Masya Allah. Saya pun tergerak hati, saya kata, ustaz, bagi saya seminggu, saya ambil saudara baru kita ni, mu'alaf belum lagi, tahu Islam ke apa, saya pergi ajar dia. Ya, dia baru register je macam tu, nak kahwin lah kan. Jadi saya pergi ajar dia. Alhamdulillah seminggu kemudian mereka ijab kabul. Saya tak sempat jadi saksi macam tu. Saya dapat berita selamat diijab kabulkan. Alhamdulillah. Jadi saya dapati beza Kristian dengan Islam. Contoh dalam Kristian, padri akan tanya, do you take this woman as your legally wedded wife? You akan jawab, I do. Saya apakah awak akan terima wanita ni sebagai isteri anda? Ya, saya terima. Seolah dia tanya soalan buat apa? Seolah kalau saya jawab I don't, kan, kalau saya tak mau, macam mana kan, sibuk, semua orang dah bayar, dah pakaian semua, dah cantik kat gereja ke apa. Tapi dalam Islam dia positif. Aku terima nikah, saya nikahkan kau, dan dia begitu positif sehingga kamu kata okey. Kalau dia bisu macam mana? Dia angguk, boleh dah. Kalau dia buta, dia angguk. Atau dia pekak, contohlah. Islam mempermudahkan. Saya dulu bila saya belajar Islam, bila mula-mula saya berpuasa, saya terminum air. Ustaz kata, oh itu hadiah. Oh, teruskan puasa. Saya terbangun lambat, dah subuh, dia kata terus solat, tidak ada qada. Oh gitu. Kerana Islam memaafkan bila terlupa dan tertidur. Oh senang ya. Kalau dalam undang sivil apa terlupa, mampu kena saman. Ya. Jadi banyak perkara lagi. Apa lagi? Sila bagi kat komen, apa lagi perkara Islam yang bagi mudah. Ya, tak bagi susah, tapi manusia ni nak bagi susah. Contohnya nikah kahwin, ya. Kahwin awal dia kata kena tunggu ada rumah dulu, ada kereta dulu, ada ijazah dulu, ada kerja dulu. Tidak. Walaupun saya bila mula kahwin nikah masa umur 28, isteri saya umur 19, 18, 19 masa tu, saya tujuh. Jadi saya tak ada kerja. Saya menganggur pada hari saya perkahwinan. Kasut saya dicuri di masjid. Kasut baru kan. Dan saya tak ada duit. Saya hanya RM400. Allah pun mudahkan semua. Rezeki datang. Kerana Allah janji dalam Al-Quran. Anak, siapa yang bagi makan, rezeki, kami yang bagi rezeki. Pendidikan dia semua Allah yang bagi. Dengan kamu sekali yang jaga dia. Jadi, ramaikan anak, banyak rezeki. Tapi orang kata tak adalah, bayar PTPM, bayar itu UCT, tak payah pergi sekolah pun. Saya keluar dari sekolah, saya keluarkan anak-anak saya dari sekolah. Alhamdulillah, makmur, lebih bahagia, tak ada hutang. Okey, banyak lagi contoh. Islam mempermudahkan hidup kita sebenarnya. Dari segi kerja, dari segi cari kerja, dari segi, dan cari hidup orang kufur ini, sistem lain ini memudaratkan. Ini semua iblis lah. Bagi bisikan dan bagi kita risau. Sah ke, tak sah ke, was-was ke. Orang membaca menggagap, baca Quran. Imam tu baca menggagap-gagap ni, sebenarnya pahala 2 kali. Kalau kita tahu Islam kan, Islam begitu mudah. Oi, kita menyusahkan. Saya tengok banyaklah adat-adat kita kan. Jadi Alhamdulillah saya nak kongsi saja kerana saya geram lah saya tengok. Ini bukan apa yang saya belajar, jadi saya cerita saja. Bukan saya nak teruk orang Islam ya. Saya nak cerita saja. Bukan bermakna ibu bapa kamu Islam, kamulah Islam. Tidak. Kamu pun perlu mengucap, kamu pun perlu mengenal Islam. Kamu pun, kalamullah, tauhid ni wajib fardu ain. Solat, kalau tak solat macam mana? Orang kata tak adalah, aku masuk neraka sekejap. Allah sebut Al-Quran, tunjuk mana surat janji kamu dengan Allah, kamu masuk neraka sekejap. Cerita neraka. Saya tak suka cerita benda menakut-nakutkan umat. Saya harap kita dengan sendirinya
ingin mempelajari Islam, tak rugi kalau kita belajar lebih sikit. Tak rugi, untung. Dan jangan jadi ilmu sedikit ni kita sombong riak nak tunjuk orang memandai. Tak ada. Nak menang hujah. Oh, jangan. Itu semua kerja iblis. Ya, saya mohon ampun kepada Allah sekiranya saya buat video klip ini hanya untuk buat orang bergaduh, tak meleraikan. Itu wajib surah Al-Hujurat ayat 9. Bila dua kumpulan orang beriman ni bergaduh, engkau memperdamaikan. Siapa yang tak mau berdamai, kamu perangi dia. Ini perintah Allah. Sadaqallahu azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.